والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Tajuknya ialah jangan berpindah dari satu syirik ke syirik yang lain. Sebagai mukadimahnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam yang telah menerima ajaran-ajaran Islam, ilmu-ilmu Islam sehingga ke hari ini, sepatutnya kita semua telah mengetahui dengan jelas, terang lagi bersuluh bahawa kesalahan atau dosa yang paling-paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Syirik ini dianggap satu kezaliman yang paling-paling besar. Dosa nombor satu, mengalahkan dosa zina, mengalahkan dosa mencuri, merompak, dosa syirik. Kerana apa? Kerana syirik ini bersekutu, berkongsi kuasa, berkongsi kehendak, berkongsi rasa yang bagaimana merasakan diri kita ini boleh berbuat sesuatu, merasakan diri kita ini ada kuasa sama seperti Allah. Itulah dosa yang paling Tuhan marah sekali. Sebab itu, sekiranya manusia ini, umat Islam ini terlibat dengan berbagai-bagai dosa, hatta sepenuh langit dan bumi sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Dan sebahagian ulama menafsirkan dosa syirik juga boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia masih hidup. Artinya apabila seseorang itu ketika dia meninggal dunia dalam keadaan syirik, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, bukan syirik jali atau syirik terang, menyembah pokok, menyembah matahari, itu terang-terang yang boleh membawa kepada murtad. Tapi ini syirik khafi, mati dalam keadaan membawa kemusyrikan, membawa syirik, maka Allah tak ampunkan dosa dia. Dosa yang lain Allah sedia ampun. Jadi kita pergi kepada matan yang penting-penting untuk menjimatkan masa. Yang pertama, jangan berpindah dari syirik yang terang ke alam syirik yang samar. Makna syirik ni ada yang terang, pergi kepada syirik yang samar, yang tersembunyi. Walaupun tersembunyi, ia bukan kecil, bukan satu dosa yang kecil, ia dianggap besar juga. Contohnya ialah yang selalu diperkatakan oleh ustaz-ustaz dan tuan guru, iaitu dosa apa? Amal kebaikan yang dinodai, yakni yang dirosakkan oleh riya, sum'ah. Ini tidak dianggap oleh syariat, atau amalan yang bercampur dengan riya atau sum'ah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah amal orang yang bertakwa, yakni amal-amal yang ikhlas, iaitu amalan yang semata-mata mencari redha, ikhlas lillah taala. Jadi untuk mencanaikan, membuat pencerahan terhadap riya dan sum'ah ini, maka saya jelaskan. Riya ni apa dia? Semua orang dah tahu. Riya ini membuat satu amalan atau pekerjaan untuk dipamerkan. Buat amalan, buat ibadah, buat pekerjaan, apa saja yang dia buat, wa'ima ibadah ataupun kerja-kerja dunia, ataupun kerja-kerja yang bersifat duniawi. Bukan agama saja, termasuk kerja-kerja yang bersifat duniawi. Jadi dia buat itu untuk mempamerkan. Mempamerkan apa? Mempamerkan kehebatannya, kehebatan amalannya, kehebatan ibadahnya, kehebatan pekerjaannya. Dipamerkan kepada siapa? Kepada orang-orang, kepada manusia, tak kira siapalah. Maka ini namanya apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Sedangkan sebelum ini selalu saya perkatakan bahawa
Amalan-amalan kita ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita ini tidak mempunyai kuasa dan tak pernah ada kuasa. Jadi segala amal ibadah kita termasuk solat maghrib tadi, yang kita ini persembahkan kepada Allah, hakikatnya Allah lah yang menggerakkannya, Allah yang mengizinkannya, Allah lah segala-galanya yang menganugerahkannya, yang memberi belas ihsan, kurniaannya, taufiknya, sehingga selesai solat maghrib kita. Tetapi boleh jadi kita ini yang solat maghrib tadi, atau ambil contoh-contoh lain, kita semayang, seseorang itu semayang, niat dia adalah untuk mempamerkan kepada orang. Buat apa dia nak tunjuk pada orang tu? Nak tunjuk semayang dia bagus, sama ada wajib ataupun sunat. Bagus yang dia buat itu, mengharapkan orang puji. Ini semua amalan tu ditolak. Walaupun pada lahiriahnya kita nampak cantik, walaupun pada lahiriahnya nampak adab dan bersopan, tetapi Allah menilai yang dalam saja. Jadi yang pertama, riak ini bermakna tidak ikhlas. Tidak ikhlas lawan maknanya apa? Syirik. Ambil perhatian, tak ikhlas maknanya syirik. Ikhlas lillahi ta'ala, tak ikhlas ni kerana lain, bersekutu. Kerana Allah pun ada, kerana orang pun ada. Kerana Allah nak jugalah, kerana orang nak juga sikit-sikit. Tak boleh macam tu, maknanya sekutu, kongsi, syirik. Maknanya amalan tu tak diterima. Jadi kalau orang yang sangat beri perhatian, maka dia akan baikilah, dia akan bertobat. Boleh jadi sampai ulang balik semayang lain. Itu yang peringkat tinggi, yang iman dia peringkat tinggi, dia ulang balik. Kerana apa? Imam Ghazali menyatakan bahawa sembahyang tu diberi pahala kepada yang ikhlas sahaja, kepada yang khusyuk sahaja. Kalau 3 rakaat, 1 rakaat yang khusyuk diberi pahala tu atas dasar yang khusyuk tadi. Yang 2 lagi tak dapat. Walaupun sembahyang berjamaah, bukan semua pahalanya sama bagi kita. Yang keduanya, saya dah sebut tadi dah, bukan amalan dia. Dia nak tunjuk macam hak dia. Walaupun dia buat bagus, dia buat baik, sebenarnya yang menjayakan semua amalan dia tadi. Termasuklah amal-amal lain selain daripada solat, puasa ke, sedekah ke, baca Quran ke. Jadi zahirnya dia, rupanya dia ni sarung saja. Tetapi Allah yang mengizinkan dia duduk lama-lama, boleh semayang bagus-bagus, boleh buat itu, boleh buat ini, boleh ngaji Quran. Semuanya hak Allah. Sebab dia yang berkuasa. Tapi dia nak tunjuk macam hak dia. Macam dia punya, dia nak tunjuk aku ni. Salah lah. Yang ketiga, lari daripada matlamat. Yang keempat, bawa kepada diri. Orang ibadah kepada Allah, lepas tu lupakan kebaikan. Tapi dia nak bawa kepada diri. Bila dia riak tadi, dia tunjukkan, pamerkan kepada orang lain, supaya orang memuji dia. Jadi dia bawa kepada diri. Samalah benda perkara lain pun, kalau ceramah ke, bagi motivasi ke, supaya orang kagum dengan diri dia. Sepatutnya supaya orang ni bila dengar ceramah ke, dengar motivasi ke, dengar tazkirah ke, dengar nasihat ke, supaya orang membesarkan Allah, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan diri dia. Tapi benda ni tak nampak. Sebab apa? Ni dalam hati. Benda dalam hati. Atas niat dia, atas nawaitu dia. Sebab itu ikhlas itu hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib ikhlas, wajib lillahi ta'ala. Inna salati, semayang, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hiduplah. Wa nusuki, ibadah, semua ibadah, wa mati lillahi rabbil alamin. Yang kelima, seolah orang ada yang mempamerkan kepada orang lain tadi dengan tujuan yang negatif, tujuan yang tak elok, bawa kepada diri supaya orang kagum dengan diri dia. Seolah dia ni tak puas, dia tak cukup kalau Allah mengetahui, tak cukup kalau Tuhan mengetahui, tak cukup, tak memadai. Dia nak orang juga tahu, tak banyak sikit. Sebab itu riak ini ataupun sum'ah ni, dia tak faham lagi. Benda ni sangat sukar untuk dibuang. Kecuali orang yang benar-benar mantap. Orang yang benar-benar mantap, bukan ilmu saja. Sebab ada orang yang mantap pengetahuan tauhid dia. Tauhid dia tahu semuanya lillahi ta'ala. Dia tahu, dia boleh bercakap, dia faham, tapi dia tidak boleh menghayati. Dia tidak boleh serap dalam diri dia, tidak boleh mendarah daging. Hanya sekadar pengetahuan saja, hanya sekadar mental exercise saja. Tapi tak boleh dia amalkan, dia praktikkan, dia hayati, dia jiwai, dia tak dapat. Jadi dia rasa kalau Allah tahu dia semayang tu elok, bagus, ikhlas,
Dia tak perhati, dia nak orang juga tahu. Tak banyak sikit, ada persen-persen dia. Yang keenam, dia ada sesuatu. Bila dia buat tak ikhlas ni, bukan kerana Allah. Sama ada kerana fadilatnya, kerana kelebihannya, kerana keistimewaan amalannya, kerana orang, supaya orang tahu siapa dia, supaya dia ada nama sedikit sebanyak, supaya dia ada kedudukan, supaya orang tak cemuh dia, semua orang tak kata dia. Ini satu bab lagi. Setengah orang dia tak perlu orang puji dia. Dia buat sesuatu tak perlu orang puji dia, tak perlu orang angkat dia, tak perlu, dia pun tak nak. Tapi bagi dia, dalam hati dia, orang tak tahu. Sekurang-kurang jangan orang kata kat dia, jangan orang cemuh dia. Itu pun termasuk juga tak ikhlas. Syirik juga. Makna ada lagi kepentingan diri. Ini bermakna amal yang ikhlas itu penting, sangat penting. Sebab itu 2 rakaat sembahyang sunat boleh membawa kepada syurga yang ikhlas. Bagi sedekah sebiji kurma kepada orang dengan ikhlas lillahi ta'ala boleh membawa kepada syurga. Dahsyat. Tapi kalau kita sedekah, kita zakat, keluar apa, kita korbankan duit kita hatta 1 trilion, 10 trilion sekalipun, kalau tidak ikhlas, bukan setakat tak diterima, dicampak, dibakar dalam api neraka. Apa maknanya? Ikhlas itu wajib. Apa maknanya? Ikhlas itu penting. Apa maknanya? Allah sangat murka dengan kita bila mana beribadah buat sesuatu bukan kerana Allah. Jadi bagi orang yang tak faham agama, nipis imannya, kefahaman dia kurang, dia kata semua kerana Allah zaman moden ni susah Ustaz. Dia kata gitu. Jadi perkara ini adalah perkara yang bersifat roh. Allah akan beri fahamkan kepada kita, kemudahan untuk faham. Dan apabila kita buat sesuatu kerana riak ataupun sum'ah, sum'ah ni memperdengar-dengarkan. Apa yang kita buat, kita cerita dekat orang. Boleh tak boleh? Boleh. Hukumnya harus. Kadang-kadang sunat. Kadang-kadang sunat juga kita ceritakan ada sesuatu pada orang dengan niat yang baik lillahi ta'ala. Namanya tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah beri pada kita. Sama ada bentuk ibadat pun kita boleh cerita, tapi kena jaga nawaitu kita, kena jaga niat kita. Jangan sampai apa yang kita nak ceritakan pada orang tadi bercampur dengan unsur hawa nafsu, kehendak-kehendak nafsu bercampur. Kalau tidak, lebih baik jangan cerita. Kalau nak cerita, kita tahajud cerita pada orang atas sebab tentu, boleh. Nak cerita kita puasa sunat pada orang, boleh. Nak cerita kita sedekah zakat pada orang, boleh. Tapi kena jaga jangan sampai bercampur dengan hawa nafsu. Itu namanya tahadus bin ni'mah. Kalau bercampur, supaya dia ni orang terawih, baik juga orang ni, hebat juga dia, ada campur dengan nafsu, dah jadi syirik. Jadi wali-wali Allah, orang yang bertakwa, orang yang beriman, sangat takut. Apa yang mereka takutkan ialah syirik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar bertakwa, termasuklah wali-wali Allah ini, yang mereka sangat takutkan adalah syirik. Jangan kita anggap orang beriman ni dia relax, orang bertakwa, wali-wali ni dia relax. Tak, dia lebih takut. Dia lebih takut daripada orang-orang biasa. Sebab apa Ustaz cakap macam tu? Sebab apa? Sebab orang yang beriman, yang bertakwa, wali-wali Allah ni, dia lebih mengenali akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih memahami akan konsep tauhid. Dia lebih takut lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana riak tadi, syirik tadi boleh terjebak bila-bila masa. Dia ibaratnya semut yang hitam berjalan pada waktu malam yang sangat gelap gulita di atas batu yang hitam, sangat kelam, sangat hitam, sampai tak boleh dikenal pasti. Rupa-rupanya ibadah kita tercampur juga dengan riak, tercampur dengan sum'ah, ada syirik, ada unsur-unsur syirik juga. Ada nak nama, ada jangan kerana orang, kepentingan diri. Jadi maksud ustaz di sini, bila kita beribadah tak boleh ada kepentingan diri. Ya, 100% tak boleh ada kepentingan diri. Apa makna kepentingan diri ni? Lawan daripada kepentingan diri ni ialah ikhlas lillahi ta'ala. Buat kerana Allah. Ya Allah, engkau yang izinkan aku, engkau bagi kederat kepada aku, engkau yang gerakkan sehingga aku boleh sembahyang maghrib. Syukurlah kepada Allah SWT. Jadi semuanya engkau ya Allah. Aku ni tak ada apa pun. Aku hanya sarung saja, kulit saja, semuanya segala-galanya limpah rahmat kurniaan engkau ya Allah. Jadi lepas buat amal ibadah kita lupakan. Pasal apa nak lupa? Sebab dia yang buat, Allah yang gerakkan.
Dia yang berkehendak. Kalau dia tidak berkehendak kita solat dengan bagus, kita tak akan bagus punya solat kita tadi. Jadi disitulah makna kita tidak ada kepentingan diri. Bukan senang. Jadi biar kita syarah macam ni tak apa, daripada kita syarah kepada sidang jemaah nak diceritakan fadilat, kelebihan, cerita tak apa. Ustaz-ustaz nak cerita tak apa, 100 kali nak cerita banyak kelebihan tak apa. Tetapi konsep ikhlas tu kena faham. Lepas kita dah cerita fadilat ibadah ni, dah cerita, kena bagi tahu. Jadi kalau nak dapat itu tuan-puan, nak dapatkan fadilat sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syarat dia. Syarat dia ikhlas lillahi taala. Barang siapa yang berpuasa kerana nak dapatkan fadilat tertentu, maka dia tidak akan dapat fadilat. Tak dapat fadilat. Hanya bila dia ikhlas kerana Allah, maka Allah yang akan bagi fadilat dia. Jadi dapat dari sini dirumuskan satu kesimpulan yang besar. Rupanya kalau nak dapat fadilat yang disebutkan, hendaklah ikhlas lillahi ta'ala, baru dapat fadilat. Kalau buat satu kerana fadilat, namanya kita telah memperkecilkan. Kita telah memperkecilkan Tuhan. Bukan kita bagi saiz tu kecil, mana kita meremehkan Allah. Fadilat lagi besar, keistimewaan lagi besar. Jadi Allah dah duduk nombor 2. Aku sembahyang ni kerana nak syurga. Siapa tak nak syurga? Syurga tu cantik, indah, macam-macam ada. Aku sembahyang kerana nak syurga. Syurga benda baik, apa salahnya? Sembahyang kerana, jadi Allah letak kat mana? Jadi Tuhan dah jatuh nombor 2, syurga nombor 1. Sedangkan syurga tu makhluk. Ini salah. Jadi siapa yang ada unsur-unsur macam tu, taubat. Bila kita niat taubat, Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Yang salah, yang silap, Tuhan akan ampunkan insya-Allah. Kenapa? Sebab dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lain kali jangan buat lagi. Kalau buat lagi, itu namanya taubat sambal belacan. Udah makan-makan dah pedas, nak cicah lagi. Udah kita berhenti sekejap, cicah lagi. Nak juga sambal belacan. Kemudian yang ke-8, selain dari Allah ada sesuatu rasa perasaan. Satu perasaan ya. Yang ke-9, buat selain dari Allah, tak kira lah apa benda yang saya sebut syarah tadi, semuanya selain dari Allah. Jadi yang memberi dengan yang pemberian kita ni mana lagi besar. Contoh, kita sembahyang, kita persembahkan, ya Allah, aku persembahkan ibadah aku ni, salat maghrib ni kepada Engkau, Tuhan yang Maha Agung. Aku mengagungkan Engkau, aku persembahkan kepada Engkau. Dengan bandingkan dengan Allah yang memberi, yang menghidayahkan kita, beri taufik sehingga kita boleh sembahyang. Jadi persembahan kita besar ke? Yang menganugerahkan itu besar. Yang anugerahkan itu lebih besar. Kita yang memberi tadi, yang konon-kononnya kita nak persembahkan kepada Allah, nak buat amalan kerana Allah, nak persembahkan kepada Allah. Bolehkah kita membuat apa-apa persembahan yang dikaitkan dengan ibadah, yakni kita nak buat kerana Allah tadi, kalau bukan diizinkannya boleh? Tak boleh. Tak boleh, takkan boleh punya. Jadi di sinilah merumuskan bahawa yang memberi, yang menganugerahkan, yang mengizinkan kita ibadah, berzikir, selawat, itu lagi besar berbanding dengan kita yang kononnya mempersembahkan kepada Allah pada lahiriah. Namun demikian, telah disebut banyak kali bahawa syariat dengan hakikat tidak boleh berpisah. Walaupun semuanya gerak laku, perbuatan itu, kehendak itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, tetapi kita kenalah berusaha, berikhtiar, beramal. Apa sahaja perintah yang diberi, apa sahaja peraturan yang diberi, maka kita adalah cuba buat. Kalau diizinkan maka berjaya, kalau tidak, tidak. Dan yang terakhir, yang ke-10, unsur keakuan. Bila kita mempamerkan amalan kita ni, nak niat menunjuk kepada orang, bukan benar-benar lillahi ta'ala, makna kita ada unsur keakuan. Apa itu unsur keakuan? Makna kita ada rasa berbuat. Iyalah, kita yang sembahyang sunat, kita yang sembahyang maghrib, aku yang buat, bukan orang lain. Lepas tu kita tunjuk pula dekat orang lain. Jadi kita ada rasa di situ. Apa? Rasa amalan kita bagus, rasa kita yang buat amalan. Itu namanya tauhid peringkat tinggi. Yang macam mana? Tauhid peringkat tinggi ni, walaupun dia buat tu memang khusyuk 3 rakaat, memang dia boleh fokus 3 rakaat, memang dia ikhlas 3 rakaat, tetapi dia tidak rasa berbuat. Dalilnya surah As-Saffat ayat 96, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, yang menciptakan kita. Dan semua perbuatan kita, yakni semua amalan kita, yakni semua ibadah kita. Tiba-tiba kita rasa kita, padahal dia yang buat. Sebab itu ramai yang orang mati, kata ulama-ulama sufi, membawa syirik, mati dalam keadaan syirik. Tapi heran bin ajaib, kalau dosa banyak mana sekalipun, kalau tak ada syirik, maka Allah sudi, senang dia nak memaaf, nak mengampunkannya. Kalau dosa syirik, buat-buat semua kerana orang, tak buat kerana orang, tak buat pun kerana orang, kerana makhluk, maka Allah masih boleh lagi ampunkan kalau masa kita hidup. Kalau dah mati membawa macam tu, subhanallah. Dengan kata lain, kalau orang itu dia mati dalam keadaan buat dosa-dosa yang lain, dosa-dosa kecil yang lain ni, Allah boleh maafkan dia atau Allah boleh tidak maafkan dia. Dua-dua Allah boleh buat begitu. Dia maha berkuasa. Tapi kalau kita mati bawa syirik, dia tak perasan benda ni. Jadi Tuhan tak ampunkan. Dah mati masih lagi bawa macam tu. Sebab itu saya pernah cakap juga 2-3 kali, iaitu bahawa tentera-tentera Islam, sahabat zaman Nabi SAW, bila perang, bila dah menang, sebelum mereka perang, sebelum mereka menang, mereka bangun malam. Itu dah tentulah sahabat-sahabat ni memang menjadi disiplin diorang. Semayang malam, menangis, teroyak, meraung. Mana nak cerita mereka sungguh-sungguh bertobat, ngaji Quran, selawat, ingat mati. Lepas ni perang tak mungkin balik lagi, sebab tentera ramai, musuh ramai, mereka Islam sikit saja. Jadi mereka buat bersungguh-sungguh lah. Bila dah menang, mereka istighfar, astaghfirullahalazim, bertasbih, subhanallah, subhanallah. Jadi takut pula, padahal dah menang. Jadi kalau orang tak faham pasal apa jadi macam tu, sebab mereka takut kepada syirik. Mereka takut kami menang ni sebab tahajud, kami menang ni kerana selawat, kami menang ni kerana ngaji Quran. Sahabat tidak begitu, dia ajar oleh Nabi, kamu menang ni semata-mata anugerah Allah. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan hari ini di akhir zaman ini, zaman kita ini, kenapa umat Islam diperkotak-katikkan, dihina, tidak digeruni oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Sebab kita ini rata-ratanya, umumnya, bila berjuang bercampur dengan dosa, banyak lagi syirik-syirik lagi. Jadi Tuhan belum bagi kemenangan. Jadi bila Allah nak bagi kemenangan yang mutlak, dia bagi kemenangan yang mutlak bila mana kedatangan Fatah At-Tamimi, kedatangan Imamul Mahdi dan Nabi Isa. Ini 3 tokoh akhir zaman. Sebelum Nabi Isa, Imam Mahdi, sebelum Imam Mahdi, Fatah At-Tamimi, yang akan dapat daulah Islamiah secara aman, diserahkan kepada Imamul Mahdi. Imam Mahdi berjumpa dengan Nabi Isa, dimintanya Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa tak nak, bagi kepada Imamul Mahdi. Imam Mahdi jadi imam. Lepas tu, lepas perang 6 tahun, Dajjal pun datang. Antara Imam Mahdi dan Nabi Isa akan ada Dajjal, ujian. Jadi apa yang boleh menyelamatkan kita daripada tipu daya dunia ni, daripada Dajjal dan daripada syaitan iblis ni? Maka jawapannya ikhlas. Jawapannya apa? Ikhlas, tuan-tuan. Dah isyarat. Lagi 2 minit. 2 minit. Dan yang terakhir, kesimpulan adalah ialah astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan ini kata-kata hikmah daripada Fatah At-Tamimi. Siapa dia Fatah At-Tamimi? Gelaran dia Syuaib bin Salih. Siapa dia ni? Wazir Al-Mahdi, orang kanan Imam Mahdi. Apa kata dia? Dengar molek-molek. Selalunya manusia ini, selalunya, maknanya biasanya, selalunya manusia ini hidup berpura-pura. Di hadapan ramai atau di hadapan kenalan, sangat menjaga adab sopan. Apabila waktu seseorang di hadapan orang yang sama, tidak kenal mengenal, adab sopan tidak dijaga lagi. Itulah menunjukkan dia beradab sopan kerana insan, kerana manusia, bukan kerana Tuhan. Maknanya akhlak kita ini, tuan-tuan, bukan senang. Depan orang watak kita lain, depan orang perangai kita lain. Apa yang lain tu? Bagusnya, adabnya, sopannya. Tapi di belakang orang, lain watak kita. Itulah bermakna adab sopan kita ni kerana lain dari Allah, kerana manusia dan sebagainya, kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Syirik tak? Syirik. Bukan senang, bukan senang. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Jadi marilah tuan-tuan kita baiki diri kita dari masa ke semasa. Mudah-mudahan
kita jadi orang yang selamat, yang bebas daripada syirik, maka dengan itu insya-Allah kita akan selamat di alam barzah, padang mahsyar, dan meniti di atas titi siratal mustaqim secepat kilat insya-Allah bila mana kita bebas daripada syirik. Wallahu a'lam.